Ingin menjemput Ustaz Azizi Cik Suman bagi menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara pengerusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya dalam siri seminar ini. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah maqasid asy-syariah ataupun maqasid asy-syar'iyyah dalam operasi perbankan Islam, the roles of internal auditors ataupun peranan juru audit dalam. Saya sendiri sebenarnya bukan nak kata pakar dalam bidang ini. Kalau dilihat dalam tajuk ni ada 3 perkara yang nak dibincangkan, yang saya rasa saya bukan pakar dalam ketiga-tiganya. Yang pertama maqasid asy-syariah, yang kedua operasi perbankan Islam, dan yang ketiga internal auditors. Ketiga-tiganya bukan bidang saya, walau bagaimanapun saya mungkin boleh berkongsi beberapa perkara yang pernah saya lalui dalam tempoh kepenasihatan syariah ataupun syariah advisory di Bank Muamalat Malaysia Berhad khususnya, dan keterlibatan kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan audit ini khususnya. Saya pun lihat dalam audien ni ada daripada Bank Muamalat Malaysia Berhad sendiri. Kemungkinan kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan aspek teknikal, boleh saya paskan terus kepada auditor kami. Okay. Alhamdulillah katanya ramai, jadi banyak pembantu saya nampaknya. Okay. Saya terus kepada slide ni. Okay. Seperti yang telah disebutkan, saya bahagikan sesi ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, konsep maqasid asy-syariah itu sendiri. Yang kedua, bagaimana maqasid asy-syariah diaplikasikan dalam konteks operasi perbankan Islam. Dan yang terakhir adalah yang datang selepas kolon ataupun titik 2 bertindih dalam tajuk tu, peranan juru audit dalam ataupun auditor dalam perkara-perkara yang melibatkan maqasid asy-syariah. Ini bahagian yang pertama, konsep maqasid asy-syariah. Saya minta maaf, saya tidak dimaklumkan bahawa mungkin ada sahabat-sahabat kita yang non-Muslim dalam sesi ini. Walau bagaimana, dan atas dasar itu saya sediakan slide saya dengan ada beberapa istilah Arab. Tapi saya akan jelaskan sepanjang perjalanan sesi ini, dan harap kalau ada sebarang persoalan boleh ditanyakan ataupun diajukan di hujung ceramah ini nanti. Okey, kalau dilihat dalam slide ini ada beberapa istilah yang berkaitan. Tajuk kita adalah berkenaan dengan maqasid asy-syar'iyyah ataupun maqasidus syariah. Ada beberapa istilah yang sengaja saya letakkan kerana kadang-kadang orang tertanya-tanya yang mana satu betul, maqasidus syariah, maqasid al-maqasid asy-syar'iyyah ataupun maqasid asy-syar'iyyah. Ketiga-tiganya betul, merujuk pada perkara yang sama. Cuma dari aspek nahu ataupun nahu bahasa Arab mungkin ada sedikit perbezaan yang menyebabkan ada perbezaan bentuk. Tapi maknanya lebih kurang ataupun merujuk kepada perkara yang sama, yang didefinisikan berasaskan kepada kedua-dua komponen dalam terma tersebut, iaitu yang pertama maqasid, yang kedua asy-syariah ataupun asy-syar'iyyah. Apa makna maqasid? Maqasid adalah kata jamak daripada maqsad. Maqsad maknanya matlamat, tujuan, objektif. Jadi maqasid bermaksud tujuan-tujuan ataupun matlamat-matlamat. Kata jamak. Itu dari segi bahasa.
Syariah pula merujuk kepada Islam itu sendiri keseluruhannya dalam ketiga-tiga domain yang besar, iaitu aspek akidah, akhlak dan juga syariat. Itu perkataan syariah. Jadi syariah merujuk ataupun kita boleh simpulkan sebagai hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ataupun pencipta kepada manusia untuk dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Bila kita gabungkan itu maqasid dan juga syariah sebagai dua perkataan yang berasingan, digabungkan, apa yang kita akan perolehi adalah satu terma yang merujuk kepada makna kedua-duanya sekali, iaitu tujuan pensyariatan sesuatu hukum syarak. Maksudnya apabila ada sesuatu hukum, hukum di sini bukan hukum penjara. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat saya bila bercakap, bila sebut dalam istilah fiqh ataupun istilah syariah ni ada hukum itu, hukum ini. Hukum di sini bermaksud apa ketetapan yang telah pun ditentukan tentang sesuatu perkara oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun oleh pencipta kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maqasidus syariah adalah tujuan pensyariatan sesuatu hukum syarak. Contohnya apabila diwajibkan dalam konteks ataupun dalam domain ibadat, diwajibkan ibadat solat, apa tujuannya? Diwajibkan ibadat puasa, apa tujuannya? Dilarang daripada menceroboh harta orang lain, apa tujuannya? Itu maksud maqasid syariah. Jadi tujuan di sebalik setiap satu daripada ketetapan ataupun hukum yang ditentukan itu, yang itu dirujuk ataupun dikenali sebagai maqasid syariah. Dalam arti kata lain, maqasid syariah adalah tujuan pensyariatan sesuatu hukum syarak dalam bentuk matlamat yang ingin dicapai dalam pensyariatan ataupun penetapan hukum. Kalau nak dibincangkan tentang maqasid syariah ini, huraian yang panjang lebar mungkin telah pun dilakukan ataupun dibuat oleh ramai penulis ataupun sarjana-sarjana Islam. Cuma saya ringkaskan di sini kepada beberapa poin utama. Yang pertama, matlamat tersebut tertumpu kepada penganjuran ataupun mewujudkan manfaat dan menolak mafsadah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai jalbil masalih wa dar'il mafasid. Jalbi dalam secara literal bermaksud menarik ataupun nak promote kebaikan. Dar'il mafasid menolak ataupun mengelakkan daripada perkara-perkara keburukan. Itu matlamat utama daripada sesuatu pensyariatan hukum. Dalam satu petikan yang saya ambil, yang ni daripada dalam bahasa Arab, dalam tulisan ataupun yang dinyatakan oleh Al-Izz Ibn Abdul Salam, disebutkan wa mu'zamu maqasidil Quran al-amru biktisabil masalih wa asbabiha wa zajr an iktisabil mafasid wa asbabiha. Maksudnya sebahagian besar daripada maqasid ataupun matlamat Al-Quran, yakni kitab suci itu, untuk menyuruh ataupun mengarahkan biktisabil masalih, mendapatkan ataupun memperolehi manfaat, wa asbabiha, dan juga perkara-perkara yang menyampaikan kepada manfaat tersebut, wa zajr an iktisabil mafasid wa asbabiha, dan mengelakkan ataupun melarang daripada perkara yang mafsadah bersifat merosakkan dan juga sebab-sebab yang boleh sampai kepada perkara merosakkan tersebut. Dan disambung dalam bahagian yang lain, wa syari'atu kulluha masalih. Syariat atau syariah itu semuanya bersifat kebaikan. Imma tadra'u mafasid atau tajlibul masalih. Sama ada ia menolak keburukan ataupun mafsadah, ataupun menarik ataupun menggalakkan kebaikan ataupun maslahah. Itu salah satu daripada definisi. Sebab bila kita rujuk kepada buku-buku yang ditulis ataupun karya yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana Islam awal, kita akan dapati ada sebahagian daripada mereka memberi definisi, ada sebahagian daripada mereka tidak memberikan definisi apa maksud maqasid syariah. Ada beberapa pandangan yang lain. Sebenarnya kalau sepanjang pengetahuan saya ada 8 pandangan yang pernah dikemukakan oleh ulama yang berbeza, cuma maksudnya lebih kurang sama. Ada pandangan yang lain yang sedikit berbeza di sini, contohnya yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah.
Maqasid asy-syariah ataupun al-maqasid asy-syar'iyyah itu merujuk kepada ad-daruriyatul khams. Ad-daruriyatul khams adalah 5 perkara utama yang setiap hukum syarak ditetapkan untuk menjaganya, sama ada salah satu daripadanya ataupun lebih. Dan kelima-lima itu akan saya sebutkan selepas ini. Mungkin yang tu kita biasa dengar. Istilah seperti daruriyat, hajiat dan tahsiniyat, perkara-perkara asas, perkara yang pertengahan dan perkara-perkara yang bersifat lebih atas daripada itu. Jadi bila sebut ad-daruriyatul khams, ini adalah salah satu daripada definisi kepada maqasid asy-syariah yang pernah diutarakan oleh sebahagian ulama. Selain daripada 2 definisi yang diberikan oleh Al-Izz Ibn Abdus Salam dan pandangan yang kedua tadi, ada pandangan yang lain, contohnya menegakkan keadilan, menegakkan persamaan, mengambil kira uruf berasaskan kepada syarat-syarat yang ditetapkan dan sebagainya. Jadi itu adalah beberapa pandangan yang berkaitan dengan definisi apa yang dimaksudkan dengan maqasid asy-syariah. Ada satu istilah ataupun beberapa istilah yang lain bila bincang tentang maqasid asy-syariah. Ada istilah yang kita jumpa dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama, contohnya hikmah, contohnya illah, beberapa istilah yang berkaitan, dan saya ambil salah satu daripadanya, iaitu hikmah pensyariatan hukum. Berkaitan ataupun kaitan antara hikmah dengan maqasid asy-syariah adalah, sekali lagi, bila Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu perkara atau hukum sesuatu perkara, contohnya riba diharamkan dalam konteks perbankan Islam ataupun keuangan Islam, yang kita maksudkan maqasid asy-syariah adalah kenapa riba itu diharamkan. Jadi kenapa dan mengapa itulah yang dibincangkan, sama ada ia dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, ataupun tidak dinyatakan secara jelas tapi boleh disimpulkan oleh para ulama yang mengkaji teks-teks ataupun nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang kemudiannya mereka letakkan sebagai, atau mereka senaraikan sebagai, ini adalah tujuan kenapa syarak mengharamkan riba contohnya. Dan berasaskan kepada hikmah tersebut, maka apa sahaja aktiviti yang datang kemudian, sebab nas Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun hadis terhad setakat zaman baginda Nabi SAW, lebih daripada 1400 tahun yang lepas. Apabila berlaku ataupun selepas kewafatan Nabi SAW, nas Al-Quran ataupun Al-Quran sudah tidak diturunkan, hadis sudah tidak ada, walau bagaimanapun kehidupan masih berjalan. Dan perjalanan kehidupan atau kesinambungan kehidupan ini akan menyebabkan kita akan bertemu dengan isu-isu baru yang tidak pernah disebutkan atau tidak pernah dinyatakan oleh Nabi SAW pada zaman baginda. Zaman baginda senang, kalau ada sebarang isu, sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, berlaku sekian-sekian, apa hukumnya? Dan Nabi akan menetapkan hukumnya begini-begini, berasaskan kepada wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Tapi apabila kewafatan baginda SAW terjadi, maka suasana itu sudah tidak boleh berlaku dan tidak mungkin berlaku, walau bagaimanapun sumber Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan sebagai asas kepada apa sahaja hukum dan juga panduan kepada kehidupan kita masih valid. Dan validity itu boleh dilihat dalam bentuk, kalau hukum tersebut telah dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka kita gunakan kaedah ataupun kita laksanakan terus hukum tersebut. Contohnya aqimus salah, dalam Al-Quran disebutkan dirikanlah sembahyang secara jelas, tak perlu kias, tak perlu gunakan kaedah yang lain, kita melaksanakan sembahyang atas arahan yang telah diberikan. Tapi perkara-perkara yang lain, contohnya aktiviti bersifat muamalat, dalam contohnya dalam perbankan ataupun keuangan Islam ini, bank tidak pernah ada pada zaman Nabi. Transaksi yang baru sifatnya, contohnya transaksi melalui ataupun dalam talian, tidak pernah ada pada zaman Nabi. Cari dalam hadis kita tidak akan jumpa, cari dalam Al-Quran confirm tak ada. Jadi bagaimana nak mengetahui hukumnya? Kita akan lihat kepada prinsip-prinsip umum yang disimpulkan oleh para fuqaha berasaskan kepada nas-nas sedia ada dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi kaedah untuk nak sampai ataupun nak menyamakan hukum yang sekarang dengan hukum yang pernah ditetapkan oleh Nabi SAW itu mungkin menggunakan kaedah qiyas, mungkin menggunakan kaedah maslahah, mungkin menggunakan kaedah-kaedah yang lain, dan salah satu daripadanya adalah melihat kepada maqasid ataupun maslahah
ataupun matlamat di sebalik pensyariatan hukum tersebut. Ia adalah salah satu daripada kaedah yang boleh digunakan. Saya minta maaf di bawah. Okay. Sepatutnya di bawah tu ada keluar ayat Al-Quran, tapi nampaknya tak keluar. Hikmah pensyariatan hukum. Semua hukum yang disyaratkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kepentingan atau kebaikan hamba-Nya, sama ada yang disegerakan ataupun yang ditangguhkan. Maksudnya begini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala pencipta manusia dan juga segala makhluk ini, bila Allah ciptakan kita, Dia tetapkan hukum yang tertentu. Hukum yang tertentu contohnya kamu kena berlaku adil. Tidak boleh menipu. Kalau melihat pada maksud daripada hadis, man ghasya falaysa minna atau laysa minna man ghasya. Ya, atau kama qala. Jadi prinsip-prinsip ataupun hukum-hukum yang sedemikian bila diarahkan kepada manusia, termasuklah perkara-perkara yang melibatkan ibadat, contohnya ibadat solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, semua itu dilakukan atau dilaksanakan oleh manusia, dia tak akan memberikan ataupun tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi kepentingannya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha sempurna, Maha agung, Maha besar, tidak akan menjadi kecil, tidak akan menjadi kurang, tidak akan menjadi cacat kalau ia tidak disembah. Allah Subhanahu Wa Taala tetap Allah, disembah atau tidak, Allah tidak akan terjejas sebab Dia Maha sempurna. Kalau Dia terjejas disebabkan oleh manusia atau makhluk yang tidak menyembahnya, maka sudah pasti Dia tidak sempurna. Tapi bukan begitu sifat Allah. Jadi timbul persoalan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurna, buat apa Dia suruh kita beribadat kepadanya? Contohnya kita buat ibadat, kalau seorang Muslim perlu atau wajib melaksanakan yang paling asas, contohnya ibadat solat 5 kali sehari semalam. Kenapa dibuat 5 kali sehari semalam? Adakah ia kembali kepada Allah dalam bentuk kebaikan? Tidak. Sebaliknya, apa yang dilakukan sama ada dalam bentuk arahan ataupun dalam bentuk larangan, kesemua itu dari segi manfaat ataupun kebaikannya akan kembali kepada individu itu sendiri secara individu ataupun secara kolektif kepada masyarakat keseluruhannya ataupun lebih besar lagi kepada alam sejagat. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan sesuatu perkara tersebut ataupun arahan itu atau larangan itu tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi manfaat atau kebaikannya, sebaliknya akan dinikmati oleh manusia itu sendiri ataupun oleh makhluk sendiri. Dan kebaikan itu sama ada kebaikan yang difahami ataupun kebaikan yang tidak difahami. Ada perkara-perkara yang kita tidak pasti ataupun kita tidak tahu kenapa disuruh kita lakukan perkara tersebut, dan kita tidak perlu tahu pun. Sebagai contoh, kalau kita melaksanakan ibadat salat bagi seorang Muslim, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4, kita tak perlu tanya kenapa subuh itu 4 atau subuh itu 2, kenapa zuhur itu 4. Tidak ada logik dan tidak ada penjelasan di sebalik bilangan rakaat salat contohnya. Kenapa puasa itu pada bulan Ramadan? Kenapa tidak bulan Disember? Kan Disember sejuk, musim hujan tempat kita. Kalau di negara-negara lain mungkin musim sejuk, waktu siangnya pendek. Jadi kenapa tidak dibuat puasa dalam bulan itu? Wallahu a'lam. Itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah a'lam maknanya Allah sahaja yang mengetahui apa hikmah ataupun apa yang ada di sebalik daripada pensyariatan ibadat-ibadat tersebut. Mungkin ada sebahagiannya disebut dalam bentuk hikmah, tapi tidak dalam bentuk illah ataupun kenapa. Contohnya dalam puasa, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Begitu sahaja dinyatakan. Dalam ibadat solat disebutkan aqimus solah li dzikri, untuk mengingatiku, sebahagian daripadanya. Ataupun innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu akan menghalang atau mengelakkan daripada berlaku perkara-perkara yang buruk atau perkara-perkara yang mungkar. Setakat itu sahaja kita diarahkan ataupun kita diberi kefahaman. Yang lebih daripada itu, contoh yang telah saya sebutkan tadi, tidak ada logik di sebalik pensyariatan itu dari aspek ataupun dari perspektif pemikiran manusia. Tak perlu kita fikir dan dia tidak akan berubah. Perkara-perkara yang sedemikian, yang dogmatik sifatnya, tidak akan berubah walau bagaimana hebatnya perubahan ataupun bagaimana majunya masyarakat ataupun manusia itu sendiri. Tidaklah contohnya pada zaman pensyariatan subuh itu 2 rakaat, sekarang ini kita kena ubahlah. Zaman orang sibuk, masyarakat Malaysia dengan masalah obesitinya, dengan masalah darah tinggi, kencing manisnya, baik kita buat exercise sebelah pagi.
Jadi daripada exercise saja, baik-baik kita buat exercise boleh pahala, dapat pahala. Jadi instead of subuh 2 rakaat, kenapa tidak subuh jadi 12 rakaat? Kan lebih baik untuk dapat kesihatan, tapi bukan begitu. Sebab kita diarahkan subuh 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Jadi perkara-perkara yang sedemikian, yang begitu sifatnya akan begitu dulu kini. Yang ini betul, dulu kini dan selamanya. Sebab kadang-kadang menggunakan istilah dulu kini dan selamanya untuk merujuk pada perkara yang boleh jadi berubah. Jadi tiba-tiba dia duduk dalam satu parti, tiba-tiba berubah parti yang satu lagi. Walhal sebelum ni dia sebut dulu kini dan selamanya dalam parti itu. Berkaitan dengan pilihan raya yang baru lepas. Tapi bab solat contohnya, dulu kini dan selamanya zuhur 4 rakaat, akan tetap 4 rakaat sampai hari kiamat, tak akan berubah. Jadi itu adalah perkara-perkara yang kita tidak tahu ataupun kita tidak diberikan maklumat, dan akal manusia tidak dicipta untuk sampai kepada memikirkan apa yang ada di sebalik perkara tersebut, kecuali berasaskan kepada sebahagian daripada petunjuk ataupun beberapa hint yang disebutkan oleh Allah SWT ataupun oleh Nabi SAW. Tapi ada perkara-perkara yang lain yang kadang-kadang, terutama yang melibatkan muamalat, itu dalam domain ibadat. Dalam domain muamalat ataupun dalam perkara-perkara muamalat ni maksudnya apa yang dilakukan ataupun hukum ketetapan oleh syarak yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain atau dengan makhluk yang lain. Dalam ibadat ni manusia dengan Allah SWT sahaja. Dalam ibadat manusia dengan makhluk yang lain, dan dengan demikian dalam perkara yang sebegitu sifatnya, kita akan dapati ada logik di sebalik sesuatu pensyariatan hukum. Contohnya bila Nabi sebutkan dalam satu hadis, la tabi'us samak fil ma' fa innahu gharar, atau kama qala, jangan kamu jual ikan dalam air sebab ada gharar. Gharar maknanya ketidakpastian. Jadi nak jual ikan yang duduk dalam kolam yang keruh, tidak tahu ikan, walaupun ada orang kata sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan betina, tapi rasanya tak tahulah. Kalau saya tak tahu jantan betina besar mana, kecil, banyak atau sedikit. Kita tak pasti. Kalau air itu keruh, ikan nampak macam banyak, boleh jadi sedikit, nampak sedikit, boleh jadi banyak. Jadi Nabi larang jual beli ataupun menjual sesuatu yang tidak begitu sifatnya, yang tidak pasti. Nabi sebutkan jangan jual ikan dalam air sebab ada ketidakpastian, ada gharar. Kalau kita teliti pandangan para ulama, contohnya dalam mazhab Hambali menyatakan boleh jual ikan dalam air kalau illah, sebab illahnya atau larangan itu dikaitkan dengan sebab ada gharar atau ketidakpastian. Kalau ketidakpastian itu boleh dihilangkan, boleh dihilangkan, contohnya jual ikan dalam akuarium, air juga. Kalau ikut nas itu secara rigid ataupun secara strict, kita akan dapati jual ikan dalam akuarium tak boleh lah. Kena keluarkan ikan itu dulu, matilah ikan. Sebab Nabi larang jual ikan dalam air. Ikan tu dalam air. Air kat mana? Air dalam akuarium. Tapi kita perlu faham nas sedemikian dalam konteks apabila melibatkan muamalat-muamalat yang bukan berkaitan dengan ibadat, yang itu biasanya dan dalam sebahagian besar ataupun boleh dikatakan hampir keseluruhannya mempunyai illah atau sebab tertentu. Cuma illah tersebut boleh yang ini akan mempunyai sifat dinamik. Dia boleh berubah daripada satu masa ke satu masa. Sebab itu tuan-tuan, dalam setengah perkara yang pernah disyarakkan hukumnya begini-begini, pada zaman yang kemudian ataupun masa yang datang selepas itu, kita dapati para ulama revise hukum tersebut. Kenapa? Kerana mereka menafsirkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis itu adalah dalam konteks semasa ataupun dalam konteks illah yang tertentu. Sebab itu satu contoh yang baik yang saya boleh kongsikan di sini adalah apabila Nabi sebutkan dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh ramai sahabat tentang jual beli emas, perak, gandum, tamar, bali dan garam, 6 ribawi item. Nabi sebutkan dalam banyak hadis, contohnya az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri ila akhir hadis. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, bali dengan bali dan garam dengan garam, mislan bimislin, yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fa bi'u kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin aw kama qala. Hendaklah tukaran tersebut dilakukan secara sama dengan sama, tunai dengan tunai. Kalau berbeza, maka kamu boleh jual atau juallah ikut suka kamu, syaratnya tunai dengan tunai. Itu salah satu daripada hadis. Ada hadis yang lain ataupun ada kata-kata lain daripada Nabi SAW yang mempunyai maksud yang lebih kurang sama ada memperincikan hadis yang dalam bentuk umum tadi ataupun mungkin dalam bentuk yang lain yang lebih kurang sama dari segi umumnya. Jadi kalau kita melihat emas dengan emas sebagai contoh dalam konteks pelaburan emas yang dilakukan sekarang ini,
Syarat emas dengan emas, Nabi sebut tadi 6 item tadi, syarat tukarannya 2. Satu, mestilah sama kuantiti sekiranya ia melibatkan item yang sama, ataupun bukan ataupun lah, dan perlu diserahkan secara tunai sekiranya ia melibatkan item yang berbeza tapi mempunyai kategori yang sama. Okay, 2 syarat sekiranya sama dengan sama, 1 syarat sekiranya item yang berbeza. Contohnya emas dengan perak, mesti serahannya secara tunai walaupun kuantiti boleh berbeza. Contohnya emas 100 gram, perak 1 kilogram. Boleh, tapi serahannya mesti tunai. Dan bila kita melihat pandangan jumhur selain daripada mazhab Zahiri, kita akan dapati bahawa dalam konteks semasa, transaksi yang dilakukan dalam bentuk pembelian emas secara ataupun dengan menggunakan wang. Beli emas guna duit. Ya, wang tersebut, Nabi tak sebut duit dengan duit dalam hadis. Tapi dari segi aplikasinya berasaskan kepada kaedah qiyas, iaitu menyamakan hukum yang tidak ada dengan hukum yang dinyatakan secara eksplisit dalam nas, maka para ulama sampai kepada kesimpulan bahawa wang itu hukumnya sama seperti emas. Dan dia berada dalam kategori yang sama. Dengan demikian, emas dengan wang atau dengan duit mestilah tunai serahannya, walaupun kuantitinya boleh berbeza. Emas 100 gram, duit kita tak timbang gram, kita kira berapa ringgit. Kan? Jadi boleh, tak kira lah berapa ringgit sekalipun nak jual emas, 1 gram 100 ringgit ke, 160 ke, 200 ke, even 1000 ringgit, tak jadi masalah, tapi syaratnya mesti tunai dengan tunai. Itu terpakai. Bukan satu hadis tadi, tapi ada banyak hadis yang lain yang diriwayatkan oleh lebih, kalau tak silap saya, lebih daripada 20 orang sahabat yang menguatkan ataupun memberikan huraian ataupun penjelasan antara satu dengan yang lain. Jadi persoalan timbul sekarang, bagaimana dengan emas dalam bentuk perhiasan? Dalam bentuk gelang, dalam bentuk rantai yang dipakai oleh wanita, subang dan sebagainya. Adakah hukumnya sama? Majoriti para ulama menyatakan hukumnya sama. Sebab Nabi sebut emas, maka emaslah dia, walaupun apa sahaja bentuknya. Tapi ada pandangan yang sedikit berbeza dibawa oleh mazhab Hambali, terutama oleh Ibn Qayyim dan juga Ibn Taymiyah. 2 tokoh besar dalam mazhab Hambali menyatakan bahawa emas dan perak dalam bentuk bukan jongkong ataupun yang seumpama dengannya, sama ada yang ditempa ataupun yang belum ditempa, khususnya dalam bentuk perhiasan. Emas, perak dalam bentuk perhiasan wanita, hukumnya tidak sama dengan hukum emas dan perak dalam bentuk ataupun apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam nas. Jadi mereka membawa kesimpulannya adalah, kalau seorang nak beli emas atau perak dalam bentuk perhiasan, maka bayarannya boleh dibuat secara tangguh, maknanya boleh beli secara ansuran atau berhutang. Tapi kalau beli jongkong emas, yang tu mesti beli secara tunai. Bukan setakat tunai, mesti bayar pada masa itu. Jadi kenapa ada pandangan yang berbeza? Kerana pemahaman mazhab Hambali, apa illah ataupun apa maqasid, apa yang ada di sebalik pengharaman ataupun yang Nabi sebutkan 6 item dalam banyak hadis itu, mereka faham illahnya bukan ataupun dalam emas dan perak illahnya sudah tidak ada ataupun asas pengharaman itu sudah tidak ada. Dengan demikian kaedah, ada satu kaedah yang menyatakan al-hukmu yadur ma'al illati wujudan wa adama, hukum akan mengikut illah dari segi ada atau tidak ada. Illah samaniyah ataupun nilai wang yang ada pada emas dan perak itu tidak ada pada emas dan perak dalam bentuk perhiasan. Dan justru mereka menyatakan emas perak dalam bentuk perhiasan wanita hukumnya tidak sama dengan emas perak yang lain. Jadi boleh beli secara ansuran, boleh beli secara bertangguh, tidak ada masalah. Emas perak yang lain dalam bentuk berjongkong, dalam bentuk shilling, dalam bentuk serbuk ataupun sebagainya masih tertakluk pada hukum tadi. Kenapa? Sebab kita pakai nas itu secara direct. Okey. Jadi balik kepada slide saya. Kesemua yang ditetapkan oleh Allah SWT itu adalah untuk kepentingan atau kebaikan hambanya, sama ada kebaikan itu disegerakan ataupun ditangguhkan. Sengaja saya sebutkan ajilah dan ajilah. Sebab tak tahulah dalam perbankan Islam ni kebanyakan atau sebahagian besar istilahnya dalam bahasa Arab walaupun tidak semestinya. Jadi perkataan ajil dan ajil, eja lebih kurang sama dalam bahasa Melayu atau dalam tulisan Rumi. Dia ada sengau sikit, a tu maksudnya cepat atau segera, a dengan hamzah maksudnya lambat ataupun tangguh. Manfaat ajilah ataupun manfaat segera ini adalah manfaat yang diperolehi atau kebaikan yang diperolehi oleh manusia dalam kehidupan mereka di dunia, dan manfaat ajilah tersebut adalah manfaat yang akan diperolehi pada hari akhirat kelak.
Ada sebahagian yang kita laksanakan atau kita lakukan mungkin kita tak nampak kebaikan ataupun kita tidak nampak apa maslahah di sebaliknya.